Hujungnya tu pasal Zahid komedi punya pasal. Semua penonton kita teruja dengan penerangan perincian tentang JPN, tentang Melayu definisi oleh Tuan Haji. Yang saya duk gelak sangat-sangat bukan apa, saya tak boleh nak kontrol. Pasal di hujung siaran Haji buat lawak kat saya banyak hari ni. Dia Tuan Haji tak pernah sebut macai. Dia sebut macai. Macai politik Tuan Haji hari ni sebut macai. Lepas tu tentang Wak Zahid pun sama. Presiden UMNO, mungkin orang Melayu South Africa pun boleh jadi Presiden UMNO. Betul, saya setuju Tuan Haji. Di Sri Lanka pun ada Melayu. Mungkin lepas pada ini boleh jadikan orang Melayu Sri Lanka jadi Presiden UMNO. Itu tak salah. Tak salah. Sebab dia adalah orang Islam, bertutur bahasa Melayu, mengamalkan adat rasa Melayu, mungkin di Sri Lanka. Dan kalau dia masuk sebelum 1957 ataupun atuknya bapaknya, dan tak kisah walaupun dia lahir di Sri Lanka ataupun dia hidup di Sri Lanka, dia boleh jadi Presiden UMNO dan mungkin boleh jadi Perdana Menteri Malaysia sekalipun. Betul. Tapi kalau masuk selepas dan bukan orang, dan tak boleh lah. Jadi kepada Zahid Hamidi, saya amat bersetuju hari ini apa yang dihuraikan oleh oleh Tuan Haji Hanif Katri yang mempertikaikan Melayu Malaysia. Adakah Zahid Hamidi Melayu Malaysia? Jadi janganlah anda menuduh Tun Dr. Mahathir, ibu bapa beliau sekalipun. Tuan Haji ada bagi sikit kupasan tentang kelahiran bapa Tun Dr. Mahathir di bumi tanah Melayu. Kelahiran ibu Tun Dr. Mahathir juga di bumi tanah Melayu. Dan Tun Dr. Mahathir itu sendiri pun lahir di tanah Melayu. Zahid lahir kat mana? Presiden UMNO. Jawab, jangan tak jawab. Tolong jawab. Jangan tahu bercakap mengutuk orang itu, menghina orang itu, kedudukan bangsa mana-mana kaum pun. Kita duduk aman damai seronok. Kami bukan putih pun, tapi kami berbangga. Kami tak pernah hina mana-mana orang pun. Orang mana tak ada. Jadi Tuan Haji, Ya, saya. seronok hari ni kita bersiaran. Saya nak Haji wrap up rangkuman pendek, padat dan kepada semua penonton kita. Pada zahirnya keluarnya Zuraida Kamarudin dari Parti Bersatu seolah-olah perkara yang tidak mempunyai kontroversi. Tapi sekiranya tidak ditangani secara matang dan bijaksana oleh Ismail Sabri, maka ia boleh mengakibatkan masalah yang agak besar kepada isu sokongan majoriti beliau. Kita telah bincang dan cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil secara objektif, secara jujur, bukan untuk kedudukan peribadi diri dia sahaja, tapi yang lebih penting, langkah-langkah itu akan boleh memberi keyakinan kepada rakyat bahawa Ismail Sabri jujur dan ikhlas untuk kepentingan negara dan rakyat. Saya harap Ismail Sabri kalau berada dalam penerbangan balik dari Jepun ataupun sudah balik ataupun akan balik, dapatlah mengikut saranan Inspirasi Channel untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Sebab tidak ada cara lain untuk Malaysia berhentikan kemerosotan bukan sahaja isu politik, ekonomi maupun sosial. Satu-satunya cara adalah untuk lumpuhkan politik. Ambillah langkah tersebut. Dan kalau kali ketiga perkara ini dibawa kepada ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, maka baginda tuanku pun saya yakin tidak mempunyai alasan untuk menolak cadangan kali ketiga. Tapi perlu dibawa. Jadi Ismail Sabri lah orang yang boleh bawa. Selain daripada itu, sebagai rumusan, Majlis Peguam pun saya berterima kasih kepada Majlis Peguam kerana berbesar hati untuk meminda usul-usul yang boleh jadi kontroversi yang tidak berkeperlembagaan, dan kemudiannya dipinda supaya apa yang diluluskan oleh Majlis Peguam bukannya suatu perkara yang berlanggar kedaulatan undang-undang. Sebab apa? Sebab kita sebagai peguam, kita sendiri kena berada di atas landasan kedaulatan undang-undang sebelum kita mengatakan orang lain berada di luar. Paling penting, macam isu Zaid Hamidi, sebelum kita mengatakan orang lain itu bukan Melayu, kita sendiri kena yakin dan sahkan kita Melayu. Jadi itu sajalah. Saya harap yang lebih ataupun yang kurang
Tak maaf, semua yang betul datang dari Allah. Yang kilaf dan pincang semestinya kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Saya nak tambah sikit kepada seluruh rakyat Malaysia yang masih ada masalah status di pendaftaran negara. Tuan Haji dah bagi, ini saya paling suka, di hujung siaran, tips yang mana ibu bapa, tok nenek, ya saya tahu masih ada sampai sekarang yang masih tergantung. Status masih lagi tergantung. Sedangkan tok nenek, mak bapak lahir di Malaysia sebelum 1957 itu, boleh teruskan. Kalau tak selesai juga di pendaftaran negara, bawalah ke mahkamah je. Ya saya. Bawalah ke mahkamah untuk pengesahan status tersebut. Kerana apa? Ya, kaki tangan di JPN pun ya bukannya semua tahu. Saya hari ni pun saya pun baru tahu. Jadi itu yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia 32.7 juta, tak kiralah daripada Perlis sampai ke Sabah yang mempunyai masalah status. Jangan takut, jangan gentar, pergi ke JPN. Kalau tak selesai, pergilah ke mahkamah. Di situ pembelaan anda akan dapat. Okey, saya mengucapkan sekali lagi mohon ampun. Sepatutnya siaran langsung ini bukanlah di page peribadi saya, Fazli Muhammad, tetapi sepatutnya di Inspirasi Channel. Atas masalah teknikal, butang live hilang. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi tak boleh bersiaran di Inspirasi Channel. Maka page saya dijadikan main page dan di-share kepada Inspirasi. Terima kasih kepada yang memberi perhatian. Bukan ramai juga hari ini, saya pun berbangga. Teruskan menyokong kami. Fakta bukan auta. Semestinya yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang jahil hanya datang daripada kita semua. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata, mengguris hati dan perasaan mana-mana pihak, termasuk anda yang menonton. Okey, ada lagi 2 hari InsyaAllah. Syawal, yang mana nak pergi open house, pergilah, ada 2 hari lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.